Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama ana Salahuddin Yusof Al-Ayyubi bin Iskandar Zulkarnain dari kelas 4 Saifuddin. InsyaAllah hari ini ana akan bentang berkenaan dengan bab 1.3. Mari kita lihat tajuk dia. Baik, tajuk untuk bab 1.3 ini adalah keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Mari kita lihat satu persatu. Jadi, yang pertama adalah sistem pentadbiran. Secara asasnya, sistem pentadbiran ini merupakan satu sistem pemerintahan ataupun corak pemerintahan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana kita lihat, sistem pentadbiran mereka merupakan antara sistem yang sangat terkenal kerana bagaimana mereka ini mengurus serta memerintahlah kerajaan mereka pada ketika itu. Bismillah. Jadi, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang sangat lengkap. Macam mana boleh jadi lengkap dan tersusun? Jadi, mereka menggunakan sistem iaitu dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Jadi, dia ada banyak lagi sebenarnya seperti 8 pembesar 8 lipatan dan macam-macam lagi. Cuma hari ini fokus kita adalah kepada 4 yang utamalah. Jadi, Sultan Melaka memberikan kuasa pemerintahan dan mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada para pembesar berempat dan setiap kawasan pentadbiran ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Sekejap ya. Kawasan pegangan. Jadi untuk pengetahuan, 4 pembesar lipatan ni maksudnya dia ada 4 orang. Dekat 4 orang ni setiap mereka ada kawasan-kawasan tertentu. Mereka ni diibaratkan sebagai macam wakil rakyat lah ataupun orang yang menjaga kawasan tu. Jadi nama kawasan yang mereka pegang adalah kawasan pegangan. Contohnya seperti wilayah, sungai ataupun pulau. Malah kampung pun ada. Jadi terdapat 2 peringkat pentadbiran. Dia dipecahkan kepada 2. Yang pertama pentadbiran pusat kat satu tempat yang asas lah, tempat asal. Dan yang kedua peringkat jajahan. Maksudnya mereka pergi ke tempat kawasan-kawasan seperti perkampungan dan sebagainya. Itu dikira sebagai kawasan peringkat jajahan lah. Jadi mereka, contohnya mereka menerokai kawasan selain daripada kawasan tempat di mana istana, di mana kota dibina, itu adalah peringkat jajahan. Okey, jadi ini adalah pembesar 4 lipatan. Pertama adalah Sultan. Seperti biasa semua tahu Sultan ini tugasnya adalah untuk melantik orang-orang bawahnya dan juga mengetuai dan mengepalai semua sistem dan juga beliaulah akan beliau akan menentukan dan juga membuat keputusan dalam apa-apa benda. Jadi bawah Sultan kita ada bendahara, iaitu ketua lah, macam pemangku sultan. Yang kedua kita ada penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Dan lagi 5 yang bawah tu sebenarnya mereka ini adalah pembantu kepada 4 pembesar tu. Contoh Syahbandar, Bentara, Hulu Balang, Orang Kaya, Penghulu. Dan setiap mereka mempunyai peranan-peranan yang berbeza. Contoh penghulu adalah ketua kepada satu kampung. Macam wakil satu kampung. Orang kaya dia akan memberi sumbangan, Hulu Balang menjaga keselamatan dan sebagainya. Syahbandar akan menjaga soal di pelabuhan. Nanti kita akan lihat. Baik, teruskan dengan apakah sebenarnya tugas peranan mereka dalam sistem pentadbiran ni. Jadi kita fokus kepada pentadbiran pusat, maksudnya dekat kawasan asal, kota dia. Kita start dengan bendahara, sebab Sultan kita dah cakap tadi. Jadi bendahara ini asas dia adalah dia menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Maksudnya beliau ini adalah orang kedua sultan lah, orang kanan sultan. Jadi contoh sultan ini adalah Perdana Menteri, beliau ni adalah Timbalan Perdana Menteri. Sebab tugas yang kedua adalah menasihati sultan dalam pelbagai hal. Maksudnya apa-apa keputusan yang sultan nak buat, beliau akan nasihat. Yang ni okey ke tak, yang ni boleh ke tak, yang ni apa kesan dia dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pemangku sultan. Katakanlah sultan itu mempunyai tidak boleh hadir di satu tempat, maka bendahara akan ganti. Untuk pengetahuan, ni best. Orang yang dekat gambar dekat slide anda ni, iaitu Bendahara Seri Paduka Tun Perak. Beliau ni antara bendahara yang sangat-sangat terkenal sebab beliau ini memegang jawatan bendahara selama sebanyak
4 pemerintahan selama 4 pemerintahan sultan. Dia bukan 4 tahun tau, tapi dia 4 sultan dia pernah jadi pemangku, pernah jadi bendahara. Antaranya adalah Sultan Alauddin, Riayat Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar dan Sultan Mahmud. Okey. Dia ni orang yang hebatlah. Jadi yang kedua adalah penghulu bendahari. Penghulu bendahari ni semua tahu bendahari itu kepada biasa isu hal-hal perbendaharaan ataupun kewangan lah, nampak ada duit kat situ kan. Jadi pertama menguruskan perbendaharaan secara teratur. Yang kedua, Syah Bandar pula dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai di pelabuhan manakala pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Apa yang dimaksud dengan benda ni? Jadi penghulu bendahari ni dia macam ketua kepada kewangan lah. Dia akan jaga isu soal kewangan dan dia ada pembantu-pembantu bawah dia. Antaranya Syah Bandar. Kalau perasan anak punya slide yang awal tadi, Syah Bandar adalah antara orang yang penting lah di dalam sistem pembesar 4 lipatan tadi. Jadi dan juga pembesar-pembesar lain akan mengutip cukai di kawasan pegangan. Macam Ana cakap tadi, setiap pembesar akan ada kawasan mereka sendiri, macam wilayah ke, dekat satu kampung ke, dekat kota, malah pelabuhan dan juga pulau sebagainya. Mereka akan juga mengutip cukai dan akan bawa kepada bendahari. Dan macam mana mereka menggunakan dan memanfaatkan hasil cukai itu adalah mereka akan menggunakannya untuk kepentingan kerajaan seperti senjata, membina istana dan macam-macam lagi untuk kebaikan kerajaan lah. Antaranya kalau senjata tu mungkin mereka akan buat meriam, mungkin akan buat kubu dan macam-macam lagi. Seterusnya adalah Temenggung. Temenggung ni paling senang nak faham lah, antaranya iaitu menjaga keselamatan Kota Melaka. Beliau ni seperti Menteri Pertahanan. Bila jadi macam Menteri Pertahanan, maknanya beliau kena pastikan keadaan Kota Melaka itu selamat. Antaranya memastikan ada apa orang panggil, ada sistem security, sistem keselamatan lah, macam beliau kena make sure kena pastikan benda-benda seperti tembok. Katakanlah tembok kan ada penghalang, maksudnya kena pastikan kota selamat lah. Dan yang kedua Laksamana. Laksamana ni dia lebih kurang macam Temenggung, cuma dia adalah seorang panglima. Panglima ni macam ketua kepada perang, angkatan tentera. Jadi bila cakap panglima angkatan laut, contoh kalau soal pelabuhan lah kan Melayu Melaka kan dekat Selat, betul. Jadi dekat kawasan tu dia macam ada pelabuhan dan juga ada daratan. Jadi yang kawasan daratan ada tentera dia sendiri, ada tentera laut. Jadi tentera yang jaga kat kawasan laut tu untuk memastikan tiada apa-apa jenayah dan sebagainya, ketuanya adalah Laksamana. Seterusnya, ini adalah peringkat jajahan. Macam Ana cakap ni, peringkat jajahan adalah selain daripada tempat asas mereka, iaitu luar daerah, macam itulah. Jadi pembesar ditugaskan luar daerah, luar kota. Jadi pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Jadi contoh kan, dekat satu wilayah yang besar, maksudnya kota besar, dia ada bandar kan. Dia ada bandar, maksudnya istana lah, senang cerita, ada istana kat situ. Jadi kat situ selain daripada tempat istana tu, ada daerah yang dah dijajah kan dan diterokai. Dan juga ada perkampungan. Dekat situ pembesar pun ada tugasannya masing-masing. Jadi pembesar ini dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Okey, yang ni selain daripada pembesar berempat tadi, yang nak cakap bendahara, penghulu bendahari, apa nama tadi, Laksamana dan Temenggung. Ni selain daripada empat tadi. Sebab empat tadi adalah orang yang jaga dekat kawasan tu. Untuk peringkat jajahan, dia ada orang bawah lagi. Maksudnya orang-orang lain lah, macam penghulu dan sebagainya. Antara peranan mereka termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran. Dan mereka juga boleh mengutip cukai. Okey, mudah je. Jadi kita pergi topik yang lebih penting. Ni lagi susah dan lebih penting. Iaitu undang-undang. Jadi macam mana keadaan Kota Melaka ini selamat, terurus dan juga mempunyai satu peraturan. Maknanya kalau tak ada peraturan, maka boleh jadi masalah. Contoh macam jenayah, tiba-tiba orang mencuri, kita tak ada hukuman dan sebagainya. Maka wujudlah undang-undang. Pertama tadi berkenaan dengan orang yang memegang ataupun orang yang memerintah. Yang kedua,
macam mana kita nak lihat, macam mana kita nak rujuk sesuatu perkara ataupun macam mana kita nak memutuskan keputusan, kita akan merujuk kepada undang-undang. Jadi ada 2 undang-undang besar, Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut. Perkara ini kita dah belajar sejak sekolah rendah. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuk jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan ekonomi. Nanti Ana akan jelaskan lebih lanjut. Jadi Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Laut Melaka ni diusahakan oleh beberapa nakhwada Melaka, iaitu Nakhwada Jenal, Nakhwada Diri dan Nakhwada Sahak. Jadi mereka ini Ana akan terangkan siapa sebenarnya nakhwada ni. Jadi undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkara berkaitan dengan peranan nakhwada, pelayaran jenayah di atas kapal dan percukaian. Secara asasnya ialah kawasan pelabuhan dan laut. Baik, kita pergi yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ada banyak, antara macam kata kunci bawah Hukum Kanun tu ada banyak. Antaranya adalah perbuatan jenayah. Yang pertama jenayah. Yang Ana highlight tu semua adalah perkara yang sangat penting. Perbuatan jenayah. Jadi kalau kita baca perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai hukuman setimpal akan dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh termasuklah seperti Fasal 5.1. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja ataupun besar, maknanya dia bunuh tak ada arahan pun. Kan biasanya ada hukuman semua tu boleh dilaksanakan jika ada arahan daripada sultan ataupun pembesar saja. Tapi ini tak ada, dia bunuh tanpa pengetahuan, maka dia akan dihukum bunuh. Nyawa dibalas nyawa. Dalam fasal 4, hukuman bunuh ini dikenakan kepada siapa yang ingkar arahan dan memasukkan titah sultan. Jadi kita tahu sultan adalah orang yang paling berkuasa, tak bolehlah rakyat mendaharkai sultan. Okey. Yang kedua, peranan pembesar dan sultan, iaitu setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif. Maksudnya tugas utama mereka, syarat dia adalah perlu arif dalam hal berkaitan pelaksanaan undang-undang. Contohnya dalam fasal yang pertama sekali jelaskan tugas sultan. Jadi dalam Hukum Kanun Melaka ini, fasal yang pertama yang semua orang wajib tahu sebenarnya adalah berkenaan dengan tugas ataupun peranan. Tugas sultan bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Apa dia? Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Contohnya bendahara dan temenggung dan lain-lain. Macam Anda tunjuk awal-awal tadi berkaitan dengan tugas-tugas pembesar 4 lipatan ni lah. Seterusnya, ekonomi. Ekonomi, kita tahu untuk kerajaan itu berkembang kena ada ekonomi sebab zaman ini dah ada perdagangan, dah ada hubungan diplomatik dan macam-macam lagi. Jadi ekonomi seperti perdagangan merupakan elemen penting yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka. Kenapa? Supaya tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan Ana lupa nak bagi tahu, kalau kita lihat slide di sebelah, bagaimana semua ini juga kita sudah adalah ajaran agama Islam tu. Maknanya sampai sini kita sudah bertamadun dan juga semua ni kita buat merujuk agama Islam lah. Contohnya macam bunuh. Bunuh maka nyawa dibalas nyawa. Baik. Dalam fasal 30 sambung Dalam fasal 30 dinyatakan amalan riba. Riba diharamkan dalam urusan niaga dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah adil. Tu dia hilang. Hendaklah adil. Jadi dia tak boleh menipu dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhirlah, isu kekeluargaan. Isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang kekeluargaan bertujuan mewujudkan keharmonian dalam kekeluargaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Jadi antara hukum yang dalam perkahwinan termasuklah fasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Seperti kita tahu dalam Islam ajar macam tu kan. Jadi Ana tak jumpa gambar. Jadi Ana ambil saja
gambar Sultan dengan isteri beliau. Jadi memulakan 4 orang saksi, jika tidak cukup maka 2 orang pun cukuplah. Hamba, abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Dia kena orang lelaki. Seterusnya, Undang-Undang Laut. Okey, yang ni yang banyak sikit. Undang-Undang Laut Melaka. Tapi senang. Peranan nakhoda. Ni nakhoda kan, kita tahu apa tu nakhoda. Nakhoda ialah orang yang berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Maksudnya dekat kota tu kita ada pembesar 4 pembesar. Dekat laut yang ketua kepada semua benda, semua peraturan kat situ adalah nakhoda. Dalam fasa 13.1 dinyatakan bahawa nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari dalam fasa 4 hari. Maksudnya nakhoda ni dia ada satu privilege. Privilege ni maksud dia keistimewaan, hak nakhoda lah, hak istimewa nakhoda. Dalam fasa 13.3 pula dinyatakan sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat yang tak ada dalam senarai persinggahan, perlu bermesyuarat dengan semua orang dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan. Sebab kena faham, sewaktu zaman itu, orang-orang yang nak singgah, katakanlah nak pergi dekat India, nak pergi dekat mana-mana pun, mereka perlu ada dalam senarai lah supaya mereka tahu nak singgah dekat mana, ada hala tuju. Tapi kalau nakhoda nak tukar, dia akan suruh dan arah semua orang untuk bermesyuarat dengan semua orang kapal lah untuk mendapatkan persetujuan. Jadi nakhoda ni taklah terlalu jahat ataupun terlalu berkuasa sangat. Apa-apa keputusan pun kena melibatkan semua orang. Baik, yang terakhir, bukan terakhir, yang kedua, pelayaran dalam undang-undang ini. Pelayaran. Okey, jadi ini bercerita berkenaan sewaktu di atas kapal. Dijelaskan peranan beberapa pegawai selain nakhoda, di antaranya termasuklah jurumudi. Jurumudi orang yang bawa kapal tu, malim dan jurubatu. Jurubatu dengan malim ni orang yang penting jugalah di dalam di atas kapal tu. Pelaksanaan peranan masing-masing akan menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Buktinya, dalam fasa 9, seorang malim harus tetap arif tentang ilmu pelayaran. Ini adalah malim. Malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus, kedudukan bulan dan bintang agar orang jurumudi ataupun orang yang membawa kapal tu sebagai orang yang perlu melaksanakan semua kerja. Sama macam nakhoda kan. Kita tak suruh nakhoda bawa kapal, kita tak suruh nakhoda buat semua benda lah sebab susah, dia akan jadi tak lancar. Jadi kita bahagi-bahagikan orang, pecah-pecah, sebab itulah pentadbiran dia makin lancar. Itulah malim, orang yang kalau tahu dekat atas kapal kita kena tahu bintang, buruj, untuk kita tahu kat mana arah terju, dekat mana utara, selatan, timur dan barat dan sebagainya. Dan juga arus, macam-macam lagi. Dalam fasa yang sama, fasa 9 tadi, jika malim lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Jadi malim ni dia akan intense. Intense ni maksud dia lebih bukan tertekan lah, kalau bahasa Inggeris orang panggil pressure kan. Tugas yang agak berat. Yes. Bila tugas yang berat, maka dia kena fokus tak masa. Sewaktu perjalanan dia kena fokus. Kalau lalai dan kalaulah menyebabkan pelanggaran, kerosakan pada kapal ataupun bahaya kepada anak-anak kapal, maka dia boleh dihukum bunuh. Seterusnya, perbuatan jenayah. Jadi kat kota ada jenayah, dekat sini pun ada jenayah. Perbuatan di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal, anak-anak kapal. Perbuatan undang-undang ini ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Kalau tak puas memberontak pula, itu tak boleh. Itu kira jenayah. Contohnya dalam fasa 5. Fasa 5, seorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tu akan dikenakan hukuman mati. Pun poin dia sama je sebenarnya. Cuma ni dia menjelaskan apa biasanya yang berlaku dekat atas kapal lah. Yang ketiga, yang keempat adalah percukaian. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Pelbagai cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya, kita ada cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Maksudnya apa-apa hasil, apa yang kita dapat, dan juga jikalau kita nak berjalan, kita nak berlayar, kita nak pergi mana-mana tangkap ikan dan sebagainya, ada cukai tertentu.
Jadi dalam fasal 6.3, nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang. Jadi kebiasaannya kapal ni ada nakhoda lah. Jadi nakhoda ni akan ada penumpang. Orang yang nak tangkap ikan sama-sama ke, orang yang nak pergi berjaya, nak pergi berdagang. Biasanya bila ada cakap pasal penumpang ni, orang nak pergi berdagang. Kita nak pergi ke India kan, katakan kan. Kita pun naik kapal pergi India dan sebagainya. Baik, jadi contohnya itulah cukai dia 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Okey, mudah je. Akhir sekali alhamdulillah dah settle dan dah selesailah kesimpulan dia, sistem pentadbiran dan kewujudan undang-undang yang unggul menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang terkenal. Pentadbiran yang tersusun menjamin perjalanan pemerintahan yang lancar dan cekap. Undang-undang yang sistematik pula menjamin keselamatan kesultanan ini. Pematuhan kepada pemerintah dan juga undang-undang oleh rakyat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan yang membawa kemakmuran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ditunjuklah macam mana sistem pentadbiran dan undang-undang sangat penting dan dia sangat berkait rapat. Kalau ada undang-undang, kita ada buku undang-undang tapi tak ada pemerintah, maka tak jalan. Kalau kita ada undang-undang dan juga kita ada pemerintah, sistem pentadbiran tu, cuma pemerintah tu teruk, tak boleh buat kerja dan sebagainya, maka tak boleh juga. Jadi dia kena, kedua-duanya kena hebat dan kuat dan juga dilaksanakan serta digerakkan juga oleh rakyat. Jadi undang-undang ni digerakkan oleh rakyat, dasar juga digerakkan oleh rakyat. Jadi semuanya penting. InsyaAllah itu sahaja daripada Ana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.